Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah, hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Saad. Nak tahu tak, Ummu Salamah, isteri Rasulullah yang pertama masuk ke Madinah. Saya Muaz. Kawan-kawan nak tahu tak, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang yang terhormat dan berketurunan bangsawan dan cantik pula. Saya Ismail. Kawan-kawan nak tahu tak, Aisyah merupakan guru bagi setiap wanita di dunia sepanjang masa. Saya Hafiz. Anda nak tahu tak, Sufia binti Huyai pernah berkahwin 2 kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhaimin. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Rasulullah telah menikahi Maimunah pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijrah. Hafsah seorang pemelihara Al-Quran, merupakan puteri Umar Al-Khattab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. How are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah bikhair. Walaupun dalam bahasa apa pun sekali kita menggunakannya, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga penonton di rumah dan adik di studio semua dalam keadaan ceria, baik dan sihat hendaknya, insya-Allah. Kita meneruskan bacaan kita dalam surah apa ya? Ali Imran. Surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke berapa? 15. Ya, ayat 15 ataupun 15 dalam bahasa Arabnya ataupun 15. Ya, kalau sebelum ini kita menceritakan tentang nikmat-nikmat dan ujian dunia, kali ini Allah nak buat perbandingan. Nikmat mana yang kau nak pilih yang sebenar-benarnya yang bukan permainan. Inilah yang ayat yang kita akan baca. Sebelum itu kita bacakan dahulu matan dia, ayat dia dalam bahasa Arabnya dengan penuh bertajwid insya-Allah. Siapa yang nak baca? Sila pegang perut. Oh, nampaknya perut siapa yang nampak senak aja. Ya, Muhaimin nampaknya. Silakan Muhaimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alhamdulillah Muhaimin ya. Bacaan yang baik juga, tapi boleh baiki sedikit-sedikit lagi. Kan Ustaz kata sebelum ini kita kena tumpukan huruf-huruf yang tiada dalam rumi. Yang nampak ketara tadi huruf qaf. Sebut qaf. Qaf. Ya. Qaf ni kalau tak payah tengok sangat orang kata carta makhraj, carta kepala dan tengkorak orang tu, kita bahasa mudahnya pernah dengar tak bunyi ayam? Pernah dengar bunyi ayam? Macam mana bunyi ayam? Dalam sikit tau. Kok ayam rempit namanya ya. Mana ada ayam itu ayam pondan. Oleh sebab itu bunyi kat dalam. Qa. Sebut? Qa. Okey, pada ayat yang kita baca tadi, qul. Nampak dalam ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw. Nampak? Bukan lilladzina taqaw. Itu jadi kaf. Jadi kau, jadi lembu kau. Ya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Semua. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Ingat ayam tu nattaqaw. Kita baca sekali lagi beramai-ramai ayat 15 surah Ali Imran. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar
wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alhamdulillah. Dan tajuk yang kita nak fokuskan pada hari ini tentang ayat yang kita baca ialah balasan bagi orang bertakwa. Ulang. Balasan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa, dia mampu kontrol diri dia mengikut kehendak Allah. Kalau Allah suruh buat, dia buat. Kalau Allah larang untuk meninggalkan sesuatu benda yang dilarang, dia berjaya mengawal diri dia. Itu maksudnya orang yang bertakwa. Ada tak balasan ataupun ada tak pembalasan yang akan diberikan kepada mereka ini? Sudah pastinya. Ada ke tak ada? Ada. Baik pun ada balasan, buruk pun ada Balasan. Pilihlah balasan mana yang kita nak. Pastinya balasan baik, bukan? Okey, kita ambil sedikit. Yang pertamanya Allah menyebut balasannya, ya Allah, pastinya syurga. Adik-adik cuba bayangkan, tuan-tuan dan penonton di rumah. Kalau hidup ini di dunia ini tiada hari pembalasan, tak ada syurga, tak ada neraka, bermakna tak hidup ni? Cuba fikir dengan mendalam. Mesti tak bermakna. Aku buat baik ke, buat jahat ke, tak dapat apa-apa. Lebih baik jadi jahat. Jadi jahat pun tak ada apa-apa, jadi baik pun tak ada apa-apa. Maknanya kehidupan yang kita buat ni semua tak dapat makna. Tak dapat beri kepuasan. Itu sebab kita apabila melihat sebagai contoh statistik di Korea Selatan, mereka orang kaya, mereka mempunyai teknologi, mereka mempunyai dunia, tetapi akhirnya tidak mencari makna dalam kehidupan dan akhirnya membunuh diri. Ya, tetapi bagi orang Islam, balasan yang paling besar ketika itu adalah berduduk ke dalam syurga yang Allah ciptakan terbaik untuk manusia dan dapat melihat wajah Allah. Kita akan sambung sedikit lagi tentang gambaran-gambaran syurga yang indah ini. Terus setia bersama kami Tullabi dalam rancangan Adik Alhamdulillah. Terima kasih kerana tidak berganjak dan terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Tullabi. Nikmat syurga ini kita sambung cerita kembali. Dia bayangkan di hadapannya ada air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Itu sebab sungai-sungai yang mengalir di hadapan rumah ini menjadi inspirasi kepada orang yang membuat decoration kan untuk rumah. Dia akan letakkan air, bangunan-bangunan yang cantik diletakkan air supaya lambang ketenangan. Tetapi air kat dalam syurga ni, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih hebat lagi. Ada sungai daripada madu, bayangkan. Sungai daripada susu, bayangkan. Sungai daripada khamar ataupun arak, tapi yang lazat untuk diminum dan tidak memabukkan. Bahkan sungai daripada sungai dan air yang bersih untuk diminum, mengalir tidak putus-putus pagi, petang, siang, malam, yang disebut dalam hadis malan ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatri qalbi bashar. Satu benda yang tidak pernah tergambar dek mata, tidak pernah terdengar dek telinga dan tidak pernah terlintas dek hati. Itulah dia sungai-sungai yang wujud di sekitar syurga yang kita akan duduk. Bahkan ketika itu dikurniakan isteri dan pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan, suami ada pasangan isterinya, lelaki ada pasangan perempuannya. Dan digambarkan pasangan ini suci. Apa dia? Suci. Maksud suci itu macam mana? Maka ulama cuba membahaskan. Pertama, suci daripada segala kekotoran. Haid, nifas tak ada dah macam kat dunia ni. Menyusahkan sampai tak boleh sembahyang. Terpaksa pakai tuala wanita dan seumpama dengannya. Bukan itu sahaja. Tak ada pula penyakit. Tak ada pula hingus. Tiada pula batuk. Tiada pula sesema. Dan seumpama dengannya. Itulah yang dikatakan pasangan-pasangan yang kekal, yang bersih. Dan yang paling besar mendapat keredaan siapa? Allah. Antara cara kita mendapat keredaan Allah, Allah akan berjumpa dengan kita pada hari kiamat di dalam syurga. Dan ketika itu nikmat yang paling besar daripada yang besar adalah melihat wajah Allah. Dan ketika itu Allah berfirman, aku redha kepada kamu segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Ketika itu kita merasakan bahagia dan terus bahagia hidup di syurga yang kekal abadi. Tullabi. Syurga ni pula ada beberapa tingkat. Antara tingkat-tingkat yang disebut, bertingkat-tingkat Yang pertama syurga Firdaus yang tertinggi. Kemudian syurga An-Na'im, syurga Adn. Kemudian syurga Naim. Kemudian syurga Ma'wa, bukan Ma'wa. Ma'wa, tempat yang beristirahat. Kemudian syurga Darussalam. Kemudian syurga Muqamah. Kemudian syurga Maqamul Amin. Dan kemudian syurga Khuldi.
Inilah antara nama-nama dan tingkat-tingkat syurga yang di antara satu tingkat itu berbeza-beza dan kesemuanya penuh dengan nikmat. Ustaz nak cerita sedikit bagaimana seorang kisah yang bernama Abu Umamah Al-Jarrah. Siapa dia? Abu Umamah Al-Jarrah. Abu Umamah Ibnul Jarrah ni, satu ketika Nabi duduk kat masjid. Sambil-sambil duduk, dia pun berkata, tak lama lagi ada orang masuk dalam masjid ni, dia ahli syurga. Tengok-tengok orang semua tengok, itu dia Abu Umamah Ibnu Jarrah. Hari keesokan Nabi pun kata, tak lama lagi akan masuk ahli syurga. Tengok-tengok sekali lagi Abu Umamah. 3 kali Nabi ulang perkara ni. Orang pun terkejut. Di antara sahabat-sahabat yang terkejut adalah Amru bin Al-As. Siapa dia? Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni dia rasa cemburu. Itu sebab dalam Islam ni kata cemburu dalam benda baik tak apa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membuat perkara kebaikan. Maka Amru ni bila dia cemburu, apa dia buat? Dia pun pergilah untuk meminta izin kepada Umamah ni, Abu Umamah ni, untuk dia tidur di rumah Abu Umamah. Bila dia tidur, ialah dia sangkakan mesti ada satu amalan yang special oleh Abu Umamah Al-Jarrah ni. Tengok-tengok rupanya Abu Umamah tak buat apa pun. Dah sampai 3 hari tengah malam tak ada pula dengar, "Ya Allah, aku berdoa kepadamu, Ya Allah." Tak ada pula macam tu. Dia seorang yang biasa je. Sampailah hari ketiga Amru bin Al-As tidak puas hati. Dia pun kata, sebenarnya aku tidur kat rumah kamu ada tujuan, babe. Iaitu tujuannya Rasulullah telah mengatakan kamu ahli syurga. Tapi aku tak faham apakah satu amalan special yang kamu buat. Aku tengok macam biasa je. Ketika itu barulah Abu Umamah mengatakan, sebenarnya aku tak ada satu amalan special. Tapi sebelum tidur, aku melapangkan diri aku daripada perasaan dendam, benci, dengki, ujub, takabur. Aku bersihkan hati aku. Aku pemaafkan semua orang yang telah sangkut dan berbuat salah dengan aku. Maka mungkinlah ini yang menyebabkan aku sejahtera, tenteram dan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Oleh sebab itu kita minta maaf semua. Bersalam-salaman di antara satu sama lain. Salam. Ya. Ini juga disebut sebagai hablum minan nas. Apa dia? Hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Penonton di rumah, saya juga minta maaf. Moga-moga tiada sebarang apa-apa yang sangkut di antara kita dan tempat kita juga boleh ditempatkan ke dalam syurga dengan hubungan yang baik sesama kita. Kita dengar pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah. Fahami kitab Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maksudnya, barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk ia ke syurga. Masya Allah, cucu-cucu Atuk, betul. Ya, maknanya kalau kita nak cari ilmu, merayak malam-malam, jalan sambil cari ilmu, pergi ke masjid, pergi surau, nak dengar ceramah, nak kuliah, maka besok Allah mudahkan dia untuk jalan ke syurga. Alhamdulillah. Terima kasih cucu-cucu Atuk. Ya, terima kasih. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar cucu-cucu Atuk depan sana? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua sihat-sihat. Okey. Kita kembali lagi bersiaran dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ustaz Zamri dah cerita tentang keadaan syurga, betul tak? Jadi Atuk nak tambah. Pesan Atuk, ingat, kita semua nak masuk syurga. Pasal apa kita nak masuk syurga? Sebab dalam syurga ada nikmat. Ya. Atuk nak cerita satu kehebatan syurga ini. Mungkin Ustaz dah cerita dah. Okey, Atuk tambah sikit ya. Cucu Atuk tahu tak? Nabi bila dia dibawa melawat syurga, masuk Isra Mi'raj dulu. Nabi dah masuk syurga. Masa dibawa Isra Mi'raj, Nabi pergi ke mana? Sidratil Muntaha. Nabi dibawa tengok syurga. Dia bawa masuk syurga, tengok. Ya Allah, cucu-cucu Atuk tak nak masuk lagi. Ya, cucu Atuk dah masuk kan? Nabi dah masuk. Jadi bila Nabi balik ke dunia, apa Nabi kata? Nabi kata, qala Rasul, fiha ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Sadaqa Rasul. Maksud dia, Nabi kata, dalam syurga, aku tengok ada benda-benda yang mata tak pernah nampak. Hebat tak? Mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati kita.
Apa dia benarnya? Tak tahulah. Yang pentingnya, atuk nak cerita hebat syurga ini. Bila kita masuk syurga, kita rasa nak apa? Kita nak apa? Ya? Apa kita nak? Macam-macam. Macam-macam. Fiha ma tashtahi al-anfus. Apa yang kita teringin nak je. Nak apa main apa tu? PSP. Apa? PSP. GSP. Tak tahulah. Teringat nak saja, dia mari. Mainlah dia. Lepas tu rasa nak makan anggur lah. Misalnya kan? Maka pokok atas kepala kita tu, dia keluar buah anggur. Lepas keluar buah anggur tu, tengok buah anggur tinggi benar macam nak makan. Maka dahan pokok tu, Allah kata, wadaniyatan alaihim. Pokok boleh turun buah. Kita tidur ni, pokok turun dekat mulut. Buka mulut, ngangak je. Pokok akan masuk. Hebat tak? Hebat. Itu syurga. Itu mana gambaran syurga. Dahlah begitu. Dalam syurga pula Allah kata apa? Ada pula isteri-isteri. Walaupun setengah ulama kata, maksud ayat ini bukan isteri. Pasangan-pasangan. Ya? Maknanya kalau isteri masuk syurga, suami masuk syurga, maka dipertemukan semula. Dia kata isteri-isteri itu. Tapi kalau suami masuk syurga, tiba-tiba suami masuk cari-cari isteri, tak ada. Cari-cari isteri tak ada. Dia tanya, Tuhan, mana isteri saya? Tuhan kata, minta maaf, isteri kau seberang sana. Kata dia. Kau tak? Seberang sana ada apa? Isteri seberang sana. Habis dia seorang macam mana? Maka Allah bagi dia bidadari. Ada pasangan tak? Ada. Itu makna pasangan. Tapi kalau isteri masuk syurga, cari-cari mana bamat saya tadi. Dia cari bamat tak jumpa. Cari tak jumpa. Tuhan, mana suami saya bamat? Tuhan kata, minta maaf, suami kau seberang sana tadi. Seberang sana mana? Neraka. Maka isteri tadi juga dibagi dia pasangan. Kepada dia bidadari juga. Maka sebab tu ada ulama kata bidadari syurga ini maksudnya ialah khadam syurga. Pasangan ahli syurga bagi orang yang tidak ada pasangan. Tapi ingat, atuk tak naklah masa kali besok cucu atuk jadi suami besok, tak nak cucu atuk seorang masuk syurga, isteri cucu tak nak. Atuk nak kalau boleh biar suami masuk syurga, isteri masuk syurga. Anak-anak pun masuk syurga. Bayangkan bagaimana kalau bapa kita masuk syurga, mak kita masuk syurga, kita masuk syurga. Allah kata apa? Allah kata dalam firman A'udzu billahi syaitanir rajim, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Sadaqallahul azim. Besok kalau mak masuk syurga, kalau bapa masuk syurga, mak bapa baring macam buntal. Makan kenyang. Dia apa nak buat? Tak payah masak, tak payah apa, sana makan je. Macam buntal tidur. Tahu buntal tidur macam mana? Dia perut buntal macam mana? Bocik kan? Itu buntal lah tu. Tok. Ya. Dekat neraka ada pasangan ke? Oh, neraka mana ada pasangan? Tak jumpa, tak ada dah. Tak sempat dah. Tak ada pasangan. Ini atuk cerita pasal syurga. Jadi bila dia baring macam buntal tu, anak-anak dia lari keliling dia. Bila dia lihat anak dia tengok anak dia macam apa? Hasibtahum lu'lu'an. Dia tengok anak dia macam permata yang berkilauan cahaya. Allahu Akbar. Itu kita bisa jadi kalau mak masuk syurga, ayah masuk syurga, kita pun masuk syurga. Maka bila mak tengok kita, dia tengok tu, ya anak aku macam cahaya, bercahaya macam permata tu, macam berlian tu. Hebat tak? Hebat. Ya. Kalau Ya. ibu bapa duduk atas tu, kita bawa macam raja punya tahta Oh, sana lebih raja takhta lagi. Hebat sana. Di sana besok ni masuk syurga, kalau takhta tu dibuat daripada kayu, buat daripada kain, buat daripada spam tu tak? Di sana besok kursi kita dibuat daripada cahaya. Ya Allah. Kursi buat daripada cahaya. Ada tengok tak? Ada pernah tengok tak? Itu dia kata benar tak pernah tengok. Agak-agak macam mana kursi bercahaya agaklah. Hebat tak? Hebat. Itu nak menceritakan kehebatan syurga. Jadi cucu atuk nak syurga tak? Nak. Kalau nak syurga, ingat apa yang Allah suruh kita kena buat. Sembahyang wajib tak? Wajib. Kena sembahyang. InsyaAllah Datuk doakan supaya cucu-cucu atuk boleh masuk syurga. Okey. InsyaAllah sekarang kita bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang, iaitu rancangan Adik dan Quran. Okey. Ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.